Ya, cuma saya nak pesan, hidup terus berdoa kepada Allah, minta dengan Allah, merayu dengan Allah. Apa-apa saja cerita pada Allah. Ya, sebelum aku meninggal, ya Allah, Engkau tahu aku nak mati bila, ya Allah. Engkau tahu ajal aku bila, ya Allah. Semakin dekat aku dengan ajalku, ya Allah, Engkau perbaikilah amalan aku, ya Allah. Dan Kau jangan matikan aku sebelum aku jadi orang baik, ya Allah. Salah satu neraca hidup ni, kita dianggap orang yang soleh, jiran kita rasa lapang dengan kita. Salah satulah ya. Tapi kadang-kadang tengok juga jiran tu kalau memang dia dah tak suka kita. Daripada awal kita pindah situ. Kita tak ada buat apa-apa pun daripada awal dah pindah situ, dia tak suka, itu lain cerita. Tapi daripada awal dia bagus dengan kita, tiba-tiba dia dah terasa hati sebab kita ni apa-apa, itu masalah pada diri kita. Maka pandai-pandailah kita bawa diri. Cuma salah satu tanda, alamat dalam bahasa Arabnya, ya, kita ni orang yang soleh, orang yang ada kemanisan di akhir kehidupan kita, orang-orang yang terdekat. Jiran ni salah satu maknanya orang yang terdekat, orang yang sekeliling kita. Sebab tu ada yang kat bawah tu. Ataupun qala, Nabi jawab, Nabi bersabda, man haulahu, sesiapa yang berada di sekelilingnya. Ya, kalau dia suami, isterinya, anak-anaknya, jirannya, kaum kerabatnya, adik-beradiknya, makin hari makin rasa redha dengan dia. Rasa okey dengan dia. Ya. Dan bila mana meninggal dunia, orang akan rasa kehilangan. Kerana apa? Kerana hilang kebaikan dia bersama dengan diri dia. Rasa sayang pada dia dan sebagainya. Okey, itu satu maksud. Cuba lihat muka surat 111. Wal lafzul akhar. Ya. Dan lafaz yang lain. Di sana Nabi dalam satu sabda ada lafaz yang lain. Antara lafaz yang lain dengan memberi makna yang hampir sama, iza aradallahu bi'abdin khaira. Iza, apabila. Tapi di sininya diterjemah sekiranya. Mungkin iza di sini lebih kepada huruf syarat. Sekiranya aradallah, Allah menginginkan bi'abdin, terhadap seorang hamba, khaira, Allah inginkan kepadanya kebaikan, as-salahu, maka dia akan memberikannya madu. Baik. Pertama tu, apa beza? Pertama tu asalahu. Yang kedua tu as-salahu, ada sabdu. Ya, akan memaniskan kehidupannya. Ada terjemah lain yang sesuai. Di sini bahasa mudah aja. Bahasanya dia akan memberikannya madu. Itu bahasa literal. Tak maulah ya. Tak mau. Tak apa, madu yang minum tu. Yang madu yang kita buat minum tu, yang tu confirm manis. Kalau madu satu lagi tu, yang tambah ber tu, yang tu ada manis, ada pahit. Pandai-pandailah bawa diri. Ya, berdoa kepada Allah. Jangan berdoa pada Allah setelah berlaku. Saya rasa lah, ni orang rumah saya pun tengoklah. Saya rasa doa dia setakat ni lebih makbul. Sebab apa? Sebab saya awal-awal dulu lagi, saya cakap kalau tak mahu, minta dengan Allah. Kita pun minta dengan Allah, dia pun minta dengan Allah. Ya, mana tengok doa siapa yang makbul. Tapi setakat ni doa dia lah yang makbul. Tak ada lah ya. Tak ada, itu selingan ya. Dia masuk juga ke yang selingan ni? Ini yang masalahnya. Ini yang masalahnya. Allah, kadang-kadang kita apa ya? Ialah selingan sikit-sikit kan, supaya menceriakan keadaan. Tapi kita bimbang orang salah faham. Harap-harap tak salah faham lah, insya-Allah. Ya, cuma saya nak pesan, hidup terus berdoa kepada Allah, minta dengan Allah, merayu dengan Allah. Apa-apa saja cerita pada Allah. Ya, dan Allah faham. Allah faham betapa ya kita pun tidak mahu menghukum sesiapa. Ya, dalam hidup ni kita lalui mengikut apa yang telah Allah kehendaki ke atas kita. Allah Taala ni, pertama kalau kita berinteraksi dengan Allah, pertama kita kena faham kehendak Allah. Yang kedua, kita kena faham kehendak Allah itu di atas ilmu Allah. Yang ketiga, bergeraknya hidup ini di atas ketentuan Allah. Kehendak satu bab, ketentuan satu bab yang lain. Ya. Kemudian, hidup ini juga tidak terkeluar daripada kekuasaan Allah ke atas diri kita.
Allah berkuasa segala-galanya. Maka minta dengan Allah, merayu dengan Allah, bagi tahu pada Allah. Bila? Tiap-tiap malam. Ya, jangan benda dah berlaku baru nak cerita kat Allah. Lambat. Ya, lambat. Kita kena mendahului sesuatu yang kita rasa tak mampu nak hadapi, bagi tahu pada Allah awal-awal. Allah. Kita orang lelaki ni pun, minta maaf lah kalau saya cerita panjang. Kita orang lelaki ni pun kalau nak kahwin seorang lagi, bagi tahu pada Allah. Kalau engkau tengok aku mampu, ya Allah, engkau izinkan. Kalau engkau tahu aku ni tak mampu, merosakkan diri aku, merosakkan isteri aku, merosakkan anak keluarga aku, engkau tak payah bagilah, ya Allah. Ya, jangan ikut suka nak pergi aja. Memang suka awal-awal tu lah. Tengok selepas pada tu masalah juga. Ni belah mana tak tahulah ni. Tapi minta dengan Allah. Saya bagi tahu macam tu. Tapi bila mana kita tahu, kita faham satu-satu, oh macam ni Allah nak pada kita, maka redha je lah. Okay, tak kira kita lelaki, kita perempuan, kita suami, kita isteri. Tu tajuk apa dah kita ni? Okeylah. Baik, maka ditanya, ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asalahu. Ya, wa ma asalahu ni, apakah itu madunya? Ataupun yang dimaksudkan dengan madu di situ. Allah nak tu apa? Nak bagi pada kita. Qala, lalu Nabi jawab, yaftahu lahu amalan salihah. Allah jawab, Nabi jawab, minta maaf. Nabi jawab dengan jawapan yang hampir sama, tapi di sini diguna perkataan yang lain. Yaftahu, dia iaitu Allah akan membuka baginya, bagi seorang hamba tadi. Amalan, dia akan buka jalan-jalan, pintu-pintu, kesempatan-kesempatan untuk beramal salihah, dengan amalan salih. Bila? Qabla mautih, sebelum kematiannya. Yang ni yang kita minta dengan Allah. Ya Allah, ya sebelum aku meninggal, ya Allah, engkau tahu aku nak mati bila, ya Allah. Engkau tahu ajal aku bila, ya Allah. Semakin dekat aku dengan ajalku, ya Allah, engkau perbaikilah amalan aku, ya Allah. Dan kau jangan matikan aku sebelum aku jadi orang baik, ya Allah. Selagi mana aku tak baik, engkau janganlah matikan aku. Cakaplah puan-puan. Ya, saya pun cakap gitu juga. Susah nak jadi baik. Kejap tak baik. Betul. Kejap rasa semangat baca Quran. Kejap malas. Baik tak orang malas baca Quran? Kebaik juga. Jadi ada rasa malas. Kejap rasa semangat. Apa lagi? Nak buat ibadah. Kejap rasa sambil-sambil. Jadi macam mana nak buat? Tak tahu nak buat macam mana dah. Ya, tak tahu. Saya kadang-kadang mengajar ni kan. Kadang-kadang saya malas aja. Malas mengajar. Kenapa tak nak pergi? Malas. Apa masalah? Tak ada masalah apa. Malas. Jadi tapi kita batalkan awal-awal lah. Besok nak pergi. Besok mengajar. Hari ni dah malas dah. Subhanallah. Itu memang dahsyat kemalasan itu. Satu kemalasan yang terlalu amat berat. Bagi tahulah. Tapi saya tak cakap lah, kenapa Ustaz tak boleh datang? Sebab saya malas. Tak bolehlah terasa pula kat orang kan. Tapi jiwa kita tu, jadi ya Allah, kenapa jadi begini? Sama juga nak baca Quran. Sama juga nak bangun malam. Sama juga kadang-kadang nak pergi berjemaah. Ya Allah, rasa, ya Allah, solat kat rumah je lah. Tapi ajaklah isteri supaya jadi juga berjemaah. Ajak anak-anak jadi juga berjemaah. Tapi jemaah kat rumah dengan jemaah kat masjid, tak sama. Tak akan sama selama-lama. Habis kat rumah dapat berapa? 27 rupiah. Kat masjid $27. Nak yang mana? Tapi sebenarnya bukan masalah rupiah, bukan masalah RM, bukan masalah dolar. Masalahnya yang melayakkan kita ke syurga Allah. Dari rumah Allah. Tapi malas. Tuan-tuan macam mana tuan-tuan? Kira okey. Baguslah tuan-tuan, kira okey. Okey dah ya? Allahu Rabbi. Jadi macam mana nak jadi baik? Mintalah dengan Allah. Tolonglah ya Allah. Jadikanlah aku orang baik ya Allah. Terutamanya di saat aku dah dekat dengan ajalku ya Allah. Yang ni lah. Yang ni minta.